Jadi musak 220 atas sekali. Limaktubatin atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Limaktubatin walau faitatan duna ghairiha kasunani wa salatil janazah wal manzurah. Kesunahan azan dan iqamah seperti di atas hanya untuk solat fardu yang 5. Sekalipun qada, walaupun semai fardu tu qada. Tidak, mana tidak disunatkan azan dan iqamah untuk solat yang lain seperti solat sunnah. Tidak disunat azan dan iqamah. Kalau solat sunnah tu disunatkan berjemaah, disuruh dengan as-salatu jami'ah. Solat sunat yang dituntut berjemaah serta dibuat dalam keadaan berjemaah. Contohnya sembahyang raya, sembahyang gerhana, sembahyang tarawih. Itu sembahyang sunat yang dituntut berjemaah serta kita buat berjemaah, disuruh dengan as-salatu jami'ah. Adapun sembahyang sunat yang tidak dituntut berjemaah tapi kita buat berjemaah, macam sembahyang sunat hajah, sembahyang sunat tasbih, tidak dituntut berjemaah tapi kita buat berjemaah, tidak disunatkan seru dengan as-salatu jami'ah. Tak sunat. Ada orang sembahyang hajah, as-salatu jami'ah, sembahyang hajah tidak dituntut berjemaah, kita buat berjemaah, tak ada disunatkan as-salatu jami'ah. Sembahyang sunat yang dituntut berjamaah serta kita nak buat berjamaah, maka disunatkan kita kata as-salatu jami'ah. Solat janazah tidak disunatkan azan dan iqamah, dan solat memenuhi nazar, solat nazar pun tidak dituntut, tidak disunatkan azan dan iqamah. Yang disunatkan azan dan iqamah adalah sembahyang fardu 5 waktu, sekalipun sembahyang fardu tu qada. Sekalipun sembahyang fardu tu qada. Cuma di hadapan dia ada sebutlah hadis 201 tu. Kalau kita sembahyang tu sembahyang qada yang berturut-turut, kita hanya disunatkan azan yang pertama qada, kemudian kita nak qada pula iqamah dahulu, nak qada pula iqamah dahulu, tak ada azan. Sama dengan kita sembahyang jamak. Sembahyang jamak ni sembahyang waktu, tapi kita turut-turut 2. Maka bang yang pertama, kemudian qamat. Sembahyang jamak yang kedua tu qamat saja. Jadi sama sembahyang qada. Kalau sembahyang qada tu sembahyang yang banyak berturut. Bang yang pertama serta iqamah, kemudian lepas tu nak solat qada hanya qamat jua. Hanya qamat jua. Jadi sembahyang yang dituntutkan azan dan iqamah ni sembahyang fardu 5 waktu, walaupun sembahyang tu sembahyang qada sekalipun. Walaupun sembahyang qada sekalipun. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i kita, azan dan iqamah adalah untuk sembahyang, bukan untuk waktu. Dalam ni disebut kedok. Tidak sebut dalam ni. Berkaitan dengan azan dan iqamah adalah untuk solat, bukan untuk waktu. Untuk nak solat, azan dan iqamah. Nak solat, azan dan iqamah. Waktu solat sudah masuk, tapi kita belum lagi nak solat, tak payahlah bang dulu. Sebab kita azan dan iqamah adalah untuk solat. Kalau waktu masuk dah isyak 8.30, tapi kita belum lagi nak solat, sebab kita punya program panjang sedikit, kuliah panjang sedikit, kalau ada forum pun panjang sedikit. Pukul 9, 9.30, kadang-kadang pukul 10 baru sudah program. Maka kita bang masa nak semayang tu lah. Ada setengah-setengah tempat, kalau programnya panjang, apabila masuk waktu isyak, disebuti program, dia bang dulu, kemudian sambung balik program. Kita bang bukan untuk waktu,
kita bang untuk semayang. Sekarang kita balik semula kepada semayang qada. Waktu dia ada tak lagi? Waktu sudah tidak ada, waktu sudah habis. Tapi kenapa azan dan iqamah? Azan iqamah untuk semayang. Walaupun waktu sudah habis, kita baru nak semayang, azan dan iqamah. Mana kalau kita katalah ni, kejut subuh pukul 7, 7:30. Sunat bang, benar barulah iqamah. Bang apa waktu habis dah? Bang bukan untuk waktu, bang untuk semayang. Kan baru kita nak semayang kan? Tapi kita azan untuk semayang sendiri ni, azan yang perlahan je lah. Jangan bang kuat-kuat pula 7:30 baru bang subuh. Abang 7:30 baru bang subuh ni. Ada. Mana bang untuk kita je. Ada. Jadi kalaulah bang tu untuk waktu, maka semayang qada tidak ada bang. Sebab waktu sudah habis. Ada ni. Dia gitulah kadang-kadang tempat-tempat mengajar apa semua, tempat-tempat mengajar. Dia kadang-kadang bila kelas tu habis lambat. Setelah habis lambat kadang-kadang orang hok ngaji ni pula alah tak payah bang-bang lah dia kata. Waktu banyak dah dia kata. Waktu isyak masuk lama dah. Waktu banyak dah dia kata. Sekarang ni semayang qada, waktu masuk lama dah ke waktu habis dah? Waktu habis dah. Waktu habis dah. Tapi kenapa bang? Bang bukan kait dengan waktu. Bang berkait dengan sembahyang. Bang berkait dengan sembahyang. Hak dalil ni. Hak bang dahulu. Iza hadaratis salah fayu'azzil lakum ahadukum. Bila hadir oleh kamu akan sembahyang. Bila kita nak sembahyang. Bila kita nak sembahyang, kita za'ab bang lah. Bukan bila hadir waktu sembahyang. Bila kita nak hadir akan sembahyang. Kita nak sembahyang. Maka barulah kita bang. Ini jumhur ni. Jumhur. Mereka mazhab Maliki. Mazhab Maliki, bang adalah untuk waktu. Bila waktu sudah habis, sudah tidak lagi disunatkan bang. Itu hanya mazhab Maliki. Bang untuk waktu. Masuk waktu, bang. Waktu habis dah semayang qada, tidak ada bang. Sebab bang adalah untuk waktu. Itu mazhab Maliki juga. Mazhab Maliki saja. Bang untuk waktu. Kita mazhab Syafi'i, tapi mazhab Syafi'i pun qaul qadim lah. Mazhab Syafi'i qaul qadim. Kalau qaul jadi, dia sama dengan mazhab Maliki. Bang adalah untuk waktu. Bila habis waktu, qada contohnya, sudah tidak disunatkan bang. Tapi jumhur mazhab, termasuk qaul qadim dalam mazhab Syafi'i. Tapi pada masalah ni, qaul qadim yang muktamad, bang adalah hakun lissalah. Hak bagi sembahyang. Nak sembahyang, bang. Walaupun waktu sudah habis sekalipun. Ni semayang luput sunat juga bang. Hak solat luput sunat juga bang ni. Hak ni, hak dalil nyatanya adalah hadis hadisul wadi tu. Hadis ketika Nabi tidur di satu lembah. Yang mana kita maklum kisah tu. Nabi sedar cerah dah. Dia panggil hadisul wadi. Ketika balik dalam satu peperangan panggil hadisul wadi tu. Jadi dia kau nak cerah dah. Kemudian sahabat jadi macam tak larat dah nak jalan. Jadi nak kena berhenti dah. Nak kena berehat, nak kena tidur dah. Maka Nabi pun perintahlah sahabat berhenti satu wadi, satu lembah. Kemudian Nabi tahu dah ni masing-masing letih. Masing-masing letih. Maka Nabi pun tugaskan satu sahabat supaya jangan tidur. Supaya jangan tidur. Hak lain tidurlah. Hak ni sahabat ni jangan tidur. Kemudian Nabi dan sahabat-sahabat lain tidur. Sedar cerah. Maka Nabi pun tengoklah sahabat yang ditugaskan. Tidur juga, tapi tidur kan tidur. Itulah tidur kadang jaga ni.
Macam jaga tu nah. Jaga. Lepas tu tidur. Mana bukan dia tidur, dia tertidur dalam keadaan dia jaga. Dia ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tugas ni hak sepadan dah. Kalau kata orang hak paling segar mata lah Nabi tugaskan ni. Nabi takkan tugaskan ikut dan. Tapi dah segar mata punya tak tidur malam ni. Maka tertidur. Nabi pun tanyalah sahabat tu. Jawab dia mudah je. Kalau Nabi mengantuk, dia mengantuk kau. Dah memang tak pelik lah waktunya. Tapi Nabi SAW bersabda, nahnu ma'asyiral anbiya tanamu qulubuna wala tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Kami para anbiya tidur oleh mata kami, tapi hati kami tidak tidur. Kalau hati tak tidur, kenapa subuh dilajak? Subuh berkaitan dengan mata. Fajar sidik keluar, tu mata. Mata kami Nabi kata tidur. Hati tak tidur, tak nampak tu hak luar. Ada ni. Nabi kata kami pok Nabi ni mata tidur, hati tak tidur. Dan hati tidur kenapa tak sedar keluar fajar sidik subuh? Fajar sidik habuan mata. Kan? Tapi mata pejam, tak ada lah. Kemudian hadis wadi inilah panjang diambil hukum. Panjang diambil hukum. Nabi kemudian perintah sahabat supaya tinggalkan tempat tu. Kata kerana tempat tu padanya ada syaitan, tempat tu tak molek. Maka sahabat-sahabat pun berpindah. Sehingga naik matahari, kemudian berhenti, sahabat pun berwuduk. Kemudian Nabi SAW menyuruh Sayyidina Bilal dengan azan. Kemudian sembahyang 2 rakaat subuh. Kemudian sembahyang subuh dalam keadaan berjamaah. Nabi perintah Bilal azan. Tengok. Waktu habis dah. Tapi Nabi perintah Bilal azan. Maknanya azan bukan untuk waktu. Waktu subuh sudah habis. Sudah terbit matahari. Tapi Nabi perintah Bilal azan. Ni dalil bahawa bang hakun lis solat. Hak bagi solat. Sebab nak solat subuh ni kan, bang lah. Bukan hakun lil wakti. Kalau hak bagi waktu, tak ada dah waktu. Ni hak ulama ambil istinbat hukum. Ulama ambil hukum. Kemudian didirikan dalam kan berjamaah. Maka sembahyang qada disunatkan berjamaah. Sebab Nabi buat sembahyang qada subuh tu dalam keadaan berjamaah. Ini ambil dalil berkaitan dengan bang. Bang bagi waktu. Kemudian hadis wadi ni juga mazhab Syafi'i kita ambil dalil bahawa qada sembahyang yang seumpama ni, yang panggil apa ni? Sembahyang yang ditinggalkan, yang diuzurkan oleh syarak. Apa makna diuzurkan oleh syarak? Syarak maafkan. Sebab tak sengaja, tak berdosa. Sunat bersegera, tak wajib bersegera. Sebab apa? Sebab kalau wajib bersegera, saya Nabi akan perintah sahabat sembahyang tempat tu lah juganya. Apa nak pindah-pindah? Kalau pindah ni satu angkatan tentera. Nak pindah ni jauh juga ni. Makan masa juga pindah ni. Kalau wajib segera qada, nescaya akan disolatkan di tempat yang sama. Tapi Nabi perintah sahabat supaya berpindah tempat dulu. Sebab tempat tu ada syaitan. Maknanya lambat nak qada, lambat. Tidak segera. Mazhab Syafi'i kata tinggal sembahyang yang dimaafkan pada syarak, qada wajib, bersegera sunat. Sebab Nabi tak segera pun. Tapi tiga mazhab lain qada sembahyang ni walaupun tinggal dengan syarak maaf sekalipun wajib qada segera, tak nak tangguh-tangguh. Tu Nabi tak qada segera tu ada alasan. Sebab tempat tu tak molek. Tu tiga mazhab lain. Maknanya kalau kita subuh tak kejut sungguh, kejut setengah, mazhab Syafi'i kita sunat segera qada. Tiga mazhab lainnya, Hanafi, Hambali, Maliki, wajib qada di saat tu juga, tak nak tangguh-tangguh.
Maknanya ingat mazhab Syafi'i sikit daripada mazhab lain. Mazhab Syafi'i kita qada sembahyang tinggal dengan berdosa, tinggal dengan tidak berdosa. Tinggal dengan berdosa sengaja, tak berdosa tertidur terlupa. Mazhab Syafi'i kita ingat hak berdosa je wajib segera, hak tak berdosa sunat segera. 3 mazhab lain hak berdosa wajib segera, hak tak berdosa pun wajib segera. Mana lebih keras daripada hak mazhab Syafi'i lagi. Hak kita hak tinggal dengan sengaja, berdosa besar, wajib tahu qada dengan segera, tak ditangguh-tangguh. Adapun kalau tinggal semayang seumpama tinggal subuh ni, hak tak sengaja, hak tak berdosa ni, sunat qada dengan bersegera. Apa? Sebab Nabi tak segera qada. Kenapa dia tak segera qada? Sebab Nabi perintah sahabat berpindah tempat tu, jauh juga tu, lama juga masa tu. Kalau wajib segera qada, Nabi suruh sahabat berwuduk di tempat tu juga, Bilal azan di tempat tu juga, semayang di tempat tu juga. Tapi dah Nabi suruh pindah dulu. Tapi 3 mazhab lain pula wajib qada segera. Tapi Nabi qada tak segera sebab ada alasan. Tempat tu tak molek. Lepas tu Nabi suruh pindah dulu. Ada ni. Jadi daripada kata hak berlaku ni keluar hukum. Tapi ulama ambil hukum tak sama dah lah. Jadi mazhab Syafi'i kata sunat bersegera je lah sebab berpindah tempat. Tapi hak tajuk kita sini, bang, waktu sudah habis, Nabi perintah Bilal azan. Maknanya azan untuk solat, bukan untuk waktu. Sama lah juga. Kita masuk isyak dah, waktu isyak sudah masuk, kita belum lagi nak solat. Solat pukul berapa? Habis program pukul 9 malam. 9 malam lah kita solat isyak. 9.30 lah kita solat isyak. Nak solat baru bang dan iqamah. Bukan bang lepas masuk waktu. Sebab bang kita bukan untuk solat. Bang kita bukan untuk waktu. Bang kita untuk solat. Dan bila kita bang ni, syaitan lari. Oh, kita semayang. Ni bang wawa, tak semayang lagi. Sambung program. Lepas tu barulah semayang kemudian. Ada majlis-majlis buat gitu. Kan ada. Selaginya orang kita ni tak bang terus. Bila lewat je kuliah maghrib, lewat je program maghrib, dia pakai qomat. Solat berjemaah qomat saja tanpa azan, hukumnya makruh. Mazhab Hanbali fardu kifayah, hukumnya berdosa. Minggu lepas saya sebut mazhab Hanafi fardu kifayah dah. Mazhab Hanbali fardu kifayah. Mazhab Hanbali azan dan iqamah fardu kifayah. Pandangan doa dalam mazhab Syafi'i azan dan iqamah fardu kifayah. Sekarang ni tak bang pun, pakai qomat aje. Haram ah. Kalau pakai pandangan mazhab Hanbali lah. Pakai pandangan doa dalam mazhab Syafi'i. Tapi pandangan mutamat dalam mazhab Syafi'i sunnatun muakkadah je. Bukan fardu kifayah bang dan iqamah ni. Maka di sembahyang isyak berjemaah tak bang, hukumnya makruh. Apa alasan? Oh, dikata tak payah bang lah ustaz, lewat dah. Hak tukang ngajar tu pandai sangat, handalang kau panggil. Ni dah. Mana ni? Qomat kedak? Ditanya ustaz. Orang lain tukang jawab, qomat apa lewat dah ni? Hak tukang jawab tepi dinding. Dah nak kata gua ni. Hak kepanasan dah. Allah, lambat ni tu ni berhenti kelas. Ada program lambat berhenti kelas, orang tua-tua tu dia pun bangun tengah program, dia pergi semayang belakang main isyak. Nampak pula di hak ustaz hak atur program tak nampak dia semayang bawang, tapi dekat dengan tikar nampak dia semayang. Pergi semayang cuk nusuk kok sikit. Allah, nak semayang isyaknya dia bangun. Dah ke 9 lebih tak berhenti lagi setengah jam lebih dah ni. Wajib bangun. Kita kalau bangun tu tak pelik orang tua bangun mungkin nak pergi tandas, nak kecing ke nak apa ke, atau bangun tak tahan dah duduk belunjuk situ puasa sakit orat dah, dia nak pergi belunjuk ni, nak pergi duduk belakang ni contohnya. Dak, dia bangun dia pergi semayang belakang main isyak. Pas semayang pula nampak pula dia tukang hak ngajar ni. Orang macam nak nganying je. Macam aku nak mayang dah. Apa program panjang gitu lalu. Dia boleh semayang isyak. Tak terasa hati kawan tu. Waktu kan ceramah. Tapi biasa pak kita gitu lah. Kalau program tu lambat je, isyak tu lambat je, qomat dia kata. Jangan bang-bang lah, lewat dah. Waktu banyak dah.
Dah kata waktu banyak, kalau kita bang spekar kejut orang, kita bang pakai spekar. Ni pukul 9.30 baru nak main isyak, pukul 10 baru nak main isyak, program baru habis, baru nak bang kut spekar, orang tidur dah sekejap, kejut ingat ke subuh dah orang kali. Ya? Tadi tidur awal, lepas isyak dia tidur, pukul 10 baru bang isyak, orang tidur dah tu kejut, Allah subuh dah. Kan? Dah tak usah bang lah dengan spekar. Bukan syarat bang dengan spekar. Bang kut dalang sudah lah. Kalau nak spekar pun, tutup spekar luar tu, pakai spekar dalang. Kalau kita bang kan disemayang qabliyah isyak pula, baik lalulah kita azan dan iqamah. Baik lalu. Kita azan dan iqamah. Sebab kalau tidak orang bayar qabliyah isyak pula lagi lambat. Azan dan iqamah. Gitu je. Tapi waliknya azan pun tidak makruh hukumnya. Sebab bang kita bukan untuk waktu, bang kita adalah untuk solat. Walaupun solat tu waktu sudah habis, solat qada sekalipun, solat hak luput sekalipun, sunat juga kita azan dan iqamah. Walau iqtasara ala ahadihima linahwi dhiki waqtin fal azanu aula bi. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil